Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan pergi kepada tajuk reka bentuk makanan. Sebelum cikgu memulakan lebih dalam lagi berkaitan dengan tajuk reka bentuk makanan, kita akan lihat dahulu dua video ini. Hidangan yang boleh disediakan dengan bermacam cara dan dapat berasa cepat dimasak, sedap dimakan, semestinya. Okey, itu adalah video pertama. Sekarang kita akan tengok kepada video yang kedua, iaitu iklan Maggi pedas gila. Bentar ya. Okey, itu adalah dua video yang telah saya kongsikan tadi. Kalau anda lihat daripada kedua-dua video tersebut, ia menunjukkan dua produk iaitu mi segera jenama Maggi. Video yang pertama adalah Maggi yang lama iaitu pada lebih kurang pada tahun 1980-an, dan juga video yang kedua adalah Maggi yang baru iaitu Maggi pedas gila. Kalau anda perhatikan, dia terdapat beberapa perubahan, contohnya dari segi pembungkusan, dari segi rasa telah berubah, dan juga dari segi penyediaan. Aliran gaya hidup moden telah menyebabkan perubahan industri makanan dan reka bentuk pembungkusan makanan. Seperti yang anda lihat tadi, telah berlakunya perubahan dari segi pembungkusan makanan dan juga reka bentuk makanan tersebut. Kalau anda lihat dari segi makanan tersebut, dia berubah dari jenis cair iaitu ada berkuah ataupun bersup, dia telah bertukar kepada bentuk yang kering, iaitu lebih kurang mi goreng. Okay. Seterusnya kita akan pergi kepada takrif dahulu. 3 takrif yang perlu tahu adalah takrif reka bentuk, takrif makanan dan juga takrif reka bentuk makanan. Baiklah. Takrif reka bentuk makanan, reka bentuk adalah pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang untuk menghasilkan produk. Bermaksud seseorang itu mempunyai idea dan dia akan membuat sesuatu perkara itu dengan lebih terancang. Dia ada perjalanan dia, langkah-langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga dan seterusnya untuk menghasilkan sesuatu produk yang berjaya. Dalam video tadi, produk yang dihasilkan adalah produk makanan iaitu mi segera. Bagaimana dia dihasilkan? Pengusaha tersebut ataupun syarikat Nestle telah membuat langkah-langkah yang sesuai memastikan produk tersebut berjaya. Seterusnya, kita pergi kepada takrif makanan. Apakah itu makanan? Makanan adalah sesuatu bahan yang boleh dimakan dalam bentuk pepejal atau cecair
dan dihasilkan daripada haiwan atau tumbuhan. Cikgu ulang balik. Makanan adalah sesuatu bahan yang boleh dimakan dalam bentuk cecair dan dihasilkan daripada haiwan atau tumbuhan. Baiklah, cikgu akan bagi contoh. Contoh yang pertama, kita pergi kepada susu. Susu adalah sesuatu makanan yang mana kita boleh minum, yang mana boleh masuk ke dalam perut kita. Susu adalah dalam bentuk cecair. Daripada mana sumber dia adalah daripada haiwan. Contoh yang kedua adalah keju. Keju adalah bahan makanan yang boleh kita makan. Apakah bentuk keju tersebut? Keju tersebut adalah dalam bentuk pepejal. Daripada mana ia dihasilkan? Keju dihasilkan daripada haiwan, iaitu daripada susu yang telah menjalani proses. Dia dah proses, dia akan membentuk keju. Okey. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada takrif reka bentuk makanan. Takrif reka bentuk makanan ialah aktiviti merealisasikan idea kepada bentuk makanan yang melibatkan inovasi dan kreativiti. Cikgu ulang semula. Reka bentuk makanan adalah aktiviti merealisasikan idea kepada bentuk makanan yang melibatkan inovasi dan kreativiti. Aktiviti bermaksud kita membuat sesuatu. Membuat sesuatu tindakan yang mana kita boleh nampak tindakan tersebut. Kita ada idea yang di dalam kepala, kemudian kita realisasikan. Bermaksud kita buat sesuatu kepada makanan yang kita nak improvise ataupun yang kita nak melakukan perubahan. Contoh, kita nak buat donat. Donat yang biasa adalah bentuk bulat. Kita ada idea nak membentuk donat tersebut dalam bentuk bintang. Jadi kita kena buat bagaimana cara. Kita perlu buat satu aktiviti yang boleh menyebabkan donat daripada bentuk bulat tu boleh bertukar kepada bentuk bintang. Kenapa kita nak tukar pada bentuk bintang? Itu adalah salah satu contoh inovasi dan juga kreativiti. Sebab apa? Kita nak lain daripada yang lain supaya dia nampak lebih menarik. Okey. Seterusnya kita pergi kepada pengaruh reka bentuk makanan. Apakah yang menyebabkan sesuatu makanan itu berubah? Sama ada dari segi rasa, sama ada dari segi tekstur, ataupun sama ada dari segi pembungkusan. Yang pertama adalah permintaan. Reka bentuk makanan akan berubah disebabkan oleh permintaan. Jika permintaan sesuatu makanan tersebut meningkat, dia akan berubah. Contohnya, sekarang kalau anda lihat di masyarakat kita, terutama di bandar, lebih suka kepada minuman milk tea boba. Okay, sekarang ni macam demam boba. Tapi ramai yang suka boba, jadi wujudlah aiskrim boba, Maggi boba. Itu salah satu contoh menyebabkan berlaku perubahan sebab orang nak rasa benda itu. So ada permintaan, jadi pengusaha ataupun pembuat makanan akan melakukan perubahan pada makanan yang sedia ada. Baiklah, pengaruh reka bentuk yang kedua adalah budaya. Bagaimana budaya itu mempengaruhi reka bentuk makanan? Contoh, reka bentuk makanan sesuatu budaya. Setiap contoh kalau kita tengok masyarakat Malaysia, kita ada pelbagai kaum. Ada makanan sendiri. Bagaimana budaya tu boleh berubah. Bukan budaya boleh berubah. Bermaksud bagaimana makanan tu boleh berubah mengikut budaya. Sebelum ni kita adalah masyarakat tradisional. Tapi sekarang kita dah bergaul. Kita dah boleh bergaul dengan orang lain, masyarakat lain, kaum yang lain. Kita dah boleh terima makanan tersebut apabila makanan tersebut telah diimproviskan ataupun telah diinovasikan. Contohnya adalah kuih bulan. Kalau dahulu masyarakat Cina sahaja yang makan kuih bulan, tetapi sekarang ni masyarakat lain pun sudah menerima kuih bulan itu kerana telah berlaku perubahan pada kuih bulan itu dari segi rasa, dari segi bahan-bahan yang digunakan. Seterusnya, faktor yang ketiga ataupun pengaruh yang ketiga adalah sosial. Bagaimana keadaan sosial sesebuah masyarakat itu
menyebabkan perubahan makanan. Yang keempat adalah tempat. Bagaimana sesuatu tempat itu boleh mempengaruhi perubahan. Contoh, masyarakat di bandar dan juga masyarakat di luar bandar, dia ada pengaruh yang berbeza, makanan yang berbeza. Mungkin makanan di bandar akan lebih bersifat hipster. Kalau di kampung, dia lebih bersifat tradisional, masih mengekalkan ciri-ciri tradisional. Kalau di bandar, dia dah ada inovasi. Contoh, kita dah ada roti canai cheese. Kalau di kampung, masih ada lagi roti canai biasa. Yang seterusnya adalah gaya cara hidup. Cara hidup bagaimana? Cara hidup seseorang itu, adakah orang itu mengamalkan cara hidup sosial, cara hidup sihat? Adakah seorang itu mengamalkan cara hidup sebagai seorang yang vegetarian? Ataupun cara hidup tak sihat? Memang terlalu sibuk. Selalu sibuk, so dia tak boleh ambil makanan-makanan yang terlalu sihat. Jadi itu menyebabkan perubahan. Kalau contoh, orang masyarakat di bandar ni dia terlalu sibuk. Jadi bagaimana perubahan menyebabkan perubahan gaya hidup dia menyebabkan perubahan makanan. Jadi makanan yang perlu ada pada orang-orang yang sentiasa sibuk adalah makanan yang mudah disiapkan dalam bentuk yang mudah. Mudah dipacking, mudah dimasak. Itu salah satu contohnya. Seterusnya adalah, itu adalah yang terakhir. Okey, baiklah, cikgu harap anda semua faham. Kita akan sambung pada video yang seterusnya. Okey.